Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzubillah min hali ahli nar. Ya Allah, berilah manfaat pada kami dengan apa yang Engkau ajarkan pada kami. Ajarkanlah pada kami apa yang bermanfaat untuk kami dan tambahkanlah kami ilmu. Segala puji bagi kepada Allah atas semua kondisi, dan kami berlindung dari semua kondisi penghuni neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat ilahi kerana kita dapat berjumpa dalam siri kuliah agama yang akan disampaikan oleh tenaga pengajar para pensyarah Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Untuk maklumat semua pendengar bahawa Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah atau AFSA telah beroperasi di Melaka, di Aikroh, sejak bulan 8 itu dah beroperasi pada 2019 ya. Jadi ustazah adalah Ustazah Aminah binti Dibo, bekas pensyarah UiTM Melaka, dan bersama-sama dengan ada 5 lagi pensyarah yang lain yang diamanahkan untuk mengajar kuliah AFSA. Kelas yang diambil ialah iaitu kami mengajar diploma eksekutif untuk kaum wanita atau muslimat, untuk melatih mereka menjadi pendakwah. Jadi untuk siri ini adalah merupakan sumbangan para pensyarah AFSA kepada masyarakat untuk menyampaikan ilmu atau kuliah secara online. Jadi ustazah mengambil bidang akidah, dan sahabat-sahabat pensyarah yang lain ada 5 orang lagi, iaitu Ustazah Musfirah, Ustazah Nur Aini, Ustazah Hazirah, Ustazah Adilah, dan Ustazah Khadijah akan mengambil bidang lain lah, iaitu hadis, tafsir dan sebagainya. Jadi untuk ustazah ini adalah ustazah pilih satu buku yang bertajuk ustazah ambil bidang akidah, iaitu buku ini yang bertajuk makna syahadatain, makna 2 kalimah syahadah. Jadi untuk kuliah pertama ni, kita sebagai pendahuluan di sini bahawa kalimah syahadatain atau 2 kalimah syahadah ni adalah tidak asing bagi orang Islam, orang mukmin. Kerana kita selalu menyebutnya dalam solat. Dalam solat kita menyebut sekurang-kurangnya 9 kali kalau kita sembahyang fardu saja. Tapi kalau kita sembahyang sunat, lagi banyaklah kita mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir kita. Namun kita boleh sebut, tapi apakah kita tahu makna 2 kalimah syahadah itu? Adakah 2 kalimah syahadah itu kita faham dan amalkan setiap hari sebagai umat Islam? Jadi sebab itu buku ini cuba membincangkan apakah tanggungjawab kita sebagai orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Dan kita lihat masyarakat kita sekarang, syahadah itu tidak begitu terpengaruh dalam jiwa mereka. Sebab itulah hidup mereka masih lagi tidak mengikut Islam, masih tak menutup aurat, masih
tidak melakukan perkara, masih melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, sedangkan kalimah syahadah merupakan tiang agama, tiang utama dan landasan utama bagi rukun Islam. Tanpa syahadah maka rukun Islam yang lain akan runtuh. Begitu juga rukun iman. Tegaknya syahadah dalam kehidupan seorang individu, maka akan tegaklah ibadah dalam hidup kita. Dengan syahadah maka wujud sikap rohaniyah yang akan memberikan motivasi kepada tingkah laku fizikal dan akal fikiran, serta menjadi motivasi untuk kita melaksanakan semua tuntutan rukun Islam dan rukun iman, serta tuntutan amal-amal kebaikan yang lain. Jadi kita lihat di sini bahawa kalau kita tengok dalam masyarakat Arab, mereka memahami betul dengan makna syahadah. Terbukti satu peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengumpulkan ketua-ketua Quraisy dari kalangan Bani Hashim. Nabi bersabda, artinya, wahai saudara, maukah kalian aku beri satu kalimah di mana kalimah itu kalian akan dapat menguasai seluruh jazirah Arab, seluruh semenanjung Arab. Maknanya besarnya kuasa syahadah, kesan syahadah melahirkan umat yang sanggup berjuang sampai boleh menguasai semenanjung Arab. Kemudian Abu Jahal terus menjawab, jangankan satu kalimah, 10 kalimah pun aku terima. Kemudian Nabi SAW bersabda, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Jahal menjawab, kalau itu yang engkau minta berarti engkau mengumandangkan peperangan dengan semua orang Arab dan bukan Arab. Jadi saudara-saudari semua, sahabat semua, pendengar semua, cuba kita bayangkan Nabi sebut aja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terus Abu Jahal melenting. Pada mulanya dia nak dengar apa saja yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bawa, tapi bila sebut ini dia marah, kerana dia tahu bahawa bila orang manusia mengucap dua kalimah syahadah, dia akan menjadi orang beriman dan akan menjadi orang yang baik dan dapat menguasai bukan saja masyarakat Arab di situ, tapi seluruh jazirah yang Arab yang lain. Abu Jahal kerana tidak faham maka kalimah ini, dia tidak mahu menerima sikap Abu Jahal menolak dan menentang Rasulullah SAW bila mengajak mengucap dua kalimah syahadah, kerana Abu Jahal tahu kalau mengucap dua kalimah syahadah bermakna dia mesti tunduk, taat dan patuh pada Allah dan tunduk ikut perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal ingin mendapat pengiktirafan dari kaum dan bangsanya. Dia tak nak dia turun darjat daripada Nabi Muhammad SAW. Bermakna penerimaan syahadah bermakna menerima suatu aturan segala yang ada dalam Islam itu sendiri. Inilah yang menjadi sulit pada kaum jahiliah pada ketika itu, dan Rasulullah SAW ditentang habis-habisan. Jadi cuba kita lihat di mana Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis. Hadis ini menghuraikan surah As-Saffat ayat 35, ayat As-Saffat ayat 35 surah As-Saffat, iaitu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, ayat 35. Sebenarnya mereka dahulu apabila dikatakan pada mereka, ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, mereka bersifat sombong lalu mengingkarinya. Lalu ada hadis diriwayatkan menghuraikan ayat 35 surah As-Saffat ini. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan tentang golongan yang paling bahagia menerima syafaat di akhirat kelak. Persoalan ini ditanya sendiri oleh Abu Hurairah radhiyallahu an kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, tanya Abu Hurairah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Baginda bersabda, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadisi ahadun awwalu minka
lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qabli nafsihi. Maksudnya, wahai Abu Hurairah, sebab tadi Abu Hurairah tanya, siapakah orang paling bahagia dengan mendapat syafaatmu pada hari kiamat? Jawab Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, aku menduga tak ada seorang pun yang mendahulimu dalam menanyakan hal ini, kerana aku melihatmu begitu memberi perhatian kepada terhadap hadis. Orang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas daripada hati atau jiwanya. Adik sahabat sekalian, pendengar sekalian, kalau kita nak syahadah kita ini menjadi penyelamat di akhirat nanti, kerana syahadah inilah yang akan menyelamatkan kita di syurga atau neraka. Kalau kita nak kita diangkat dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bahagia dengan syafaatnya, hendaklah kita mengucap dua kalimah syahadah ini dengan ikhlas daripada hati dan jiwa, dan juga hendaklah kita faham tuntutan syahadah itu. Bukan saja pertama kita mengucap dua kalimah syahadat itu dengan ikhlas. Yang kedua, kita mesti ada azam dan berusaha setiap masa untuk melaksanakan tuntutan syahadah. Jadi kuliah ini akan membincangkan apakah makna syahadah dan juga apakah tuntutan-tuntutan yang mesti kita laksanakan dalam selepas mengucap dua kalimah syahadah. Sebab kita semua ni adalah orang-orang Islam baka. Orang Melayu ni adalah Islam baka. Dia bukan seperti orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah baru sah. Yang kita ni keluar je kuat-kuat terus Muslim. Sebab tu kita hendaklah mempelajari, sebab dapat Islam dengan senang. Sebab itu kita anggap ia sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Sebab tu tak ada apa pun. Sedangkan dia adalah sesuatu yang amat besar dan bermakna di sisi Allah di akhirat nanti. Ini dapat dilihat sendiri daripada hadis. Ya, ada satu hadis iaitu daripada 40 hadis kisah sahih, kisah gaib dan ajaib, menceritakan beratnya kalimah syahadah yang disertai dengan keikhlasan dan penghayatan makna ini disebut dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, sami'tu Abdullah bin Amr bin al-As yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala rusu'il khalaiq yaumal qiyamah fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijjilan kullu sijjilin mislu maddil basar summa yaqulu atunkiru min hadza syai'an azalamaka katabatil hafizun fayaqulu la ya rab fayaqulu afalaka uzrun fayaqulu la ya rab fayaqulu bala inna laka indana hasanatan fa innahu la zulma alaika al-yawma fatakhruju bitaqatum fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqulu dur waznaka fayaqulu ya rabbi ma hazihil bitaqah ma'a hazihi sijillati faqala innaka la tuzlam qala fatuda'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqah fi kiffatin fatashatis sijillatu wasaqulatil bitaqah fala yaskulu ma'asmillahi syai'un Qala Abu Isa hadza hadis hasan gharib. Baik, apakah maknanya? Terjemahannya. Aku mendengar Abdullah bin Amr bin al-As berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang lelaki daripada umatku di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat.
dibentangkan dirinya, bagi dirinya 99 buku catatan amalan. Setiap buku catatan amalan seumpama sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya padanya, kamu tiada pengingkaran terhadap ini semua? Apakah ada kemungkinan kamu dizalimi oleh penulis, iaitu malaikat yang mencatat amalan, yang mengawasimu? Allah tanya. Maka lelaki itu jawab, tidak wahai Tuhan. Kemudian ditanya lagi, apakah kamu ada keuzuran? Maka lelaki itu jawab, tidak wahai Tuhan. Kemudian Allah berfirman, bahkan di sisi kami, kamu mempunyai satu kebaikan. Sungguh kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka dikeluarkan sekeping kad yang tertulis padanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lantas Allah berfirman, hadirkan timbanganmu, catatan amalanmu. Katanya, wahai Tuhan, apa gunanya kad ini berbanding buku catatan amalan itu? Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diletakkan buku-buku catatan amalan itu pada satu bekas dan sekeping kad itu pada satu bekas untuk ditimbang. Maka menjadi ringan buku-buku catatan amalan dan menjadi berat sekeping kad itu. Maka tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah selain apapun. Hadis ini adalah sahih dalam Sahih At-Tirmizi, hadis nombor 2127, dan juga dalam Sahih Ibnu Majah nombor hadis 4300. Jadi intipati daripada hadis ini menjelaskan bahawa betapa pentingnya kalimah syahadah dan akidah yang benar, dia boleh menyelamatkan seseorang itu dari api neraka di akhirat kelak. Akidah yang benar telah menyelamatkan lelaki tersebut meskipun amal solehnya tidak mencukupi piawaian layak ke syurga. Jadi lelaki ini banyak dosa. Jadi kalau ikutkan tak cukup piawaian untuk ke syurga. Dan lelaki ini tetapi oleh kerana syahadah yang benar, cukup. Oleh kerana syahadahnya yang benar, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup. Jadi insya-Allah kita akan sambung huraian hadis ini pada sesi kuliah yang kedua nanti insya-Allah. Bagaimana kita lihat buku catatan amalan ada 99 buah setiap orang. Sahabat semua, pendengar semua. Buku catatan kita ada 99 buah. Setiap satu buah sejauh mata memandang. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa lelaki ini banyak dosa. Tetapi oleh kerana syahadah dia yang jujur, yang dijaga dengan baik, yang diucap dengan ikhlas, yang tidak dicemari dengan syirik, maka dia selamat dan menyebabkan syahadah itu lebih berat daripada amal yang lain, sedangkan dia banyak dosa. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang kedua insya-Allah. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.